Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi kelas kita dengan berkaitan dengan bahan berasid dan juga bahan beralkali. Okay, seperti mana yang cikgu terangkan sebelumnya. So, bahan berasid ialah bahan yang mengandungi asid. So, bahan itu kalau dia mengandungi asid, sebab bahan tersebut kita panggil sebagai bahan berasid. Okay. Manakala bahan beralkali pula ialah bahan yang mengandungi alkali. Pelbagai makanan di dapur kita boleh dikelaskan sebagai bahan berasid dan juga bahan beralkali. Okay? Dan disebabkan itu, cikgu dah sediakan satu latihan untuk kamu. Untuk kamu membuat pengelasan sama ada bahan di dapur itu adalah bahan yang berasid ataupun bahan beralkali. Seperti contoh, apple, kopi itu adalah contoh-contoh bahan berasid. Manakala serbuk penaik pula adalah bahan beralkali. Okay? So, lepas ni kamu kena buat latihan dan tugasan yang cikgu sediakan untuk mengelaskan bahan-bahan kepada asid dan juga bahan beralkali. Alright, cikgu teruskan lagi dengan bagaimana kita nak menentukan sama ada bahan tersebut adalah bahan berasid ataupun bahan beralkali. Okey, bahan itu kita boleh uji dengan menggunakan penunjuk. Okey, so sesuatu bahan itu kalau kita nak tahu sama ada dia adalah asid ataupun alkali adalah dengan menggunakan penunjuk yang sesuai. Okey, dan penunjuk ni sebenarnya adalah sejenis pewarna, apa sahaja pewarna. Okey, dan campuran beberapa warna yang akan berubah warna. Maksudnya, penunjuk itu boleh jadi apa saja bahan yang bila kita campurkan bahan tersebut dengan bahan berasid ataupun bahan beralkali, maka dia akan menghasilkan perubahan warna. So, itu kita panggil sebagai penunjuk. Okay? Dan penunjuk tersebut akan berubah-ubah mengikut bahan. Sama ada bahan tersebut adalah neutral, bahan tersebut adalah berasid ataupun bahan tersebut adalah beralkali. Okey, antara contoh penunjuk yang cikgu dah terangkan sebelum ni adalah phenolphthalein yang menukarkan warna phenolphthalein itu menjadi warna merah jambu. Okey, tetapi untuk asid dan juga neutral tiada perubahan warna yang ditunjukkan. Yang kedua adalah penunjuk semesta yang selalu kita guna dalam makmal. Kalau bahan tersebut adalah bahan berasid, dia akan berubah menjadi warna merah. Kalau bahan tersebut adalah neutral, dia akan tukar menjadi hijau. Manakala kalau dia adalah alkali, dia akan berubah menjadi biru. Okey. Yang ketiga adalah methyl zinc. Berubah daripada asid itu akan berubah menjadi merah. Neutral akan berubah menjadi kuning. Manakala alkali pula berubah menjadi kuning juga. Okey. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan kertas litmus biru dan juga merah. Okey. Dia akan, kalau dia menggunakan kertas litmus biru, kalau bahan tersebut adalah bahan berasid, okay, dia akan berubah menjadi merah. Tapi kalau menggunakan kertas litmus merah, merah masih kekal merah. Okay. Kalau neutral pula, kertas litmus biru masih kekal biru, kertas litmus merah masih kekal merah. Kalau bahan tersebut adalah bahan beralkali, dia akan menukarkan warna. Kertas litmus biru akan kekal biru, manakala kertas litmus merah akan berubah menjadi biru. So, ini adalah contoh-contoh penunjuk yang kita biasa guna di dalam makmal. Okay. Walau bagaimanapun, ada beberapa lagi contoh penunjuk yang kita boleh gunakan di rumah. Okay. Antara penunjuk-penunjuk semula jadi yang kita boleh guna di rumah adalah yang pertama adalah kobis bunga, kobis hijau, kobis ungu. Okay. Kobis yang warna ungu tu. Ataupun bunga telang, ataupun bawang, kunyit, lagi apa? Bunga raya. So, semua itu adalah contoh-contoh penunjuk semula jadi yang kita boleh gunakan di dalam makmal untuk menguji sama ada bahan tersebut adalah bahan berasid ataupun bahan beralkali. Jadi, dekat sini cikgu dah sediakan satu video untuk kamu buat di rumah sendiri. Cikgu tugaskan kamu untuk menghasilkan satu video yang menunjukkan satu eksperimen menggunakan penunjuk semula jadi untuk menentukan sama ada bahan tersebut adalah bahan berasid atau bahan beralkali. So lepas ni
dalam waktu sains nanti, kamu kena siapkan tugasan ini. Okay, so cikgu sediakan contoh di sebelah. Nanti boleh tengok. Okey, kita teruskan lagi dengan kegunaan asid dan juga alkali dalam kehidupan harian. Ada pelbagai kegunaan di mana asid dan alkali itu memang duduk di sekeliling kita. Dalam kehidupan kita, seharian kita, memang kita menggunakan bahan berasid dan juga bahan beralkali. Contoh, kita menggunakan cuka. Okay, cuka digunakan untuk apa? Dalam masakan. Okay, deterjen ataupun sabun pencuci baju kita gunakan untuk mencuci pakaian. Okay. Next one, asid dan juga alkali juga banyak digunakan dalam sektor pertanian, perindustrian dan juga perubatan. Ini kita tengok lagi satu persatu. Contoh, dalam bidang pertanian, baja digunakan. Okay. Bila kita letak baja tu, apa tujuannya? Okay, baja digunakan dalam sektor pertanian yang diperbuat daripada tindak balas asid dan juga alkali. Okay, so itu di mana kegunaan asid dan juga alkali dalam kehidupan harian kita. Okey, so daripada tu cuba tengok dalam gambar rajah. So ini adalah jeruk yang kamu suka makan tu. So macam mana nak buat jeruk? So jeruk ni kita masukkan cuka. Okay, ataupun ini adalah bateri kereta. Apa yang ada dalam bateri kereta? Ada asid. Asid sulfurik. Kenapa kena letak asid? Supaya pengaliran arus elektrik itu dapat berjalan dengan lebih cepat. Okay, so ini adalah air gas. Okay, air bikarbonat. So ini adalah contoh-contoh bahan dan juga kegunaan asid. Contoh asid tartarik, asid karbonik, asid sulfurik dan juga cuka. Okey, ini untuk kegunaan alkali pula. Contohnya adalah kalium hidroksida digunakan untuk menghasilkan sabun mandi. So ini adalah kalium hidroksida. Alkali yang kita gunakan adalah kalium hidroksida. Okey, digunakan untuk membuat sabun mandi kita tu. Amonia, jenis bahan beralkali. Okey, untuk membuat baja. Magnesium hidroksida, pil antacid. So ini adalah kegunaan pil antacid. Dan juga yang terakhir adalah natrium hidroksida digunakan untuk menghasilkan deterjen ataupun sabun pencuci baju. Itu kegunaan alkali. Okey, kita pergi pada subtopik terakhir iaitu 6.2 peneutralan. Okey, dalam kaedah peneutralan, so kamu kena tengok di sini bagaimana peneutralan itu dihasilkan. Peneutralan itu dihasilkan apabila asid ditambah dengan alkali. Maksudnya asid campur alkali. Maka bila satu asid itu kita tambahkan dengan bahan beralkali dengan menggunakan nisbah yang betul, maka bahan yang terhasil itu adalah neutral. Okey, bahan neutral itu bahan apa? Garam dan air. So, tindak balas di antara asid dan juga alkali ini, maka dia akan menghasilkan neutral, which is garam campur alkali, dan proses ini kita panggil sebagai proses peneutralan. Okey, so contoh di sini, ini adalah asid. Okey. So, ini adalah asid. Bila asid itu kita tambahkan dengan bahan beralkali. So, ini adalah alkali. Cikgu tulis kat kamu. Okey, so ini adalah bahan berasid dan juga bahan beralkali. Okey. Bahan berasid itu contohnya apa? Asid nitrik, asid sulfurik, asid hidroklorik. So, ada perkataan asid depan dia tu. Kalau dia ada asid depan-depan ni, so itu bermaksud itu adalah bahan berasid. Okey. Bahan beralkali contohnya apa? Kalsium hidroksida, kalium hidroksida, magnesium hidroksida. Kalau ada perkataan hidroksida belakang ni, so itu adalah bahan beralkali. Okey, so bagaimana kita nak tentukan apa jenis garamnya? So ini adalah garam dia lah. Okey, garam campur air. So garam campur air ni, ini adalah hasil yang neutral. Tak boleh buat sama dengan, buat anak panah. Tak boleh buat sama dengan. So, bagaimana tindak balas ini berlaku? Bagaimana kita nak tentukan apa jenis garam yang terhasil? Contoh, asid nitrik campur kalsium hidroksida. So, ambil yang di depan ni. So, kamu kena pecah dua ni. Okey?
ambil di depan. Yang ni ambil di belakang. Jangan ambil depan. Okay, pecah 2. So, bagaimana kita nak ambil? Kita ambil first dulu. Satu ni dulu. Kalsium. So, kamu tulis dulu. Kalsium. Okay. Kemudian tengok nitrik. So, nitrik bila dia tindak balas dengan alkali, dia akan menjadi nitrat. So, apa jenis garamnya? Kalsium nitrat. So, dapat dekat sini kalsium nitrat. Campur air. Okay. Next one. Kalium hidroksida. So, kita ambil kalium. Bertindak balas dengan asid sulfurik. Jadi, sulfat. Jadi, garam yang terhasil adalah kalium sulfat. Okay, yang ketiga, magnesium hidroksida. So, ambil magnesium. Hidroklorik. So, tukar jadi klorida. So, hasil terhasil adalah magnesium klorida campur air. So, ingat dalam kepala kamu, proses penetralan adalah tindak balas di antara asid dan alkali. Dan dia akan menghasilkan neutral. Okey, proses itu adalah proses penetralan di mana dia menghasilkan bahan yang neutral, which is garam dan air. Okey, apakah kaedah yang kita gunakan dalam proses penetralan? Kaedah yang kita panggil adalah kaedah pentitratan. Okey, kaedah penetralan yang kita pakai adalah kaedah pentitratan, di mana kaedah ini kita menggunakan bahan berasid dan bahan beralkali kita gabungkan, kita campurkan dengan nisbah yang betul untuk menghasilkan larutan yang neutral. So, asid kita letakkan di dalam uret, alkali kita letakkan di dalam kelalang kun. Dan dalam masa yang sama, kita letakkan juga penunjuk semesta. Apa tujuan penunjuk semesta ini? Penunjuk semesta ini ditambah di dalam bahan beralkali dengan tujuan untuk kita nak tengok perubahan warna. Okey. Penunjuk semesta ini akan berubah menjadi warna hijau sekiranya larutan di dalam kelalang kun ini dah menjadi neutral. So, disebab tu kita letak penunjuk semesta untuk kita nak tengok perubahan warna. Kalau dia dah tukar jadi neutral, bermaksud dia dah bertukar menjadi hijau. Okey? So, kita dapat perhatikan perubahan warna penunjuk semesta daripada ungu kepada hijau apabila garam yang bersifat neutral terhasil daripada kaedah pentitratan. Okay, dalam kaedah pentitratan, asid itu ditambah sikit-sikit di dalam kelalang kun yang mengandungi alkali. Okay, sehinggalah larutan di dalam cecair di dalam ni berubah menjadi hijau, bermaksud kita dah tahu dah itu adalah bahan yang neutral di dalamnya. Okey, yang terakhir kita nak tengok aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian kita. Yang pertama, magnesium hidroksida digunakan untuk meneutralkan asid di dalam perut untuk pesakit gastrik. Okay, kalau dia kata gastrik, bermaksud dalam perut kita mengandungi kandungan asid yang banyak. Jadi kita kena tambah alkali untuk meneutralkan balik. So, dalam ubat yang doktor bagi untuk elokkan pesakit gastrik itu, dalam ubat tu mengandungi magnesium hidroksida, iaitu sejenis bahan beralkali. Tujuannya adalah untuk neutralkan balik asid dalam perut. Okay. Next one. Dalam ubat gigi kita mengandungi natrium dioksida. Okay. Tujuannya adalah dalam mulut kita memang ada banyak bakteria. Okay. Bila banyak bakteria, dia menghasilkan banyak asid dalam mulut. Jadi perlu ditambahkan dengan bahan beralkali, iaitu dalam ubat gigi dengan tujuan untuk neutralkan balik asid yang ada di dalam mulut kita. Okay, next one. Dalam tanah kita adalah sifatnya berasid, hujan asid kan. Jadi perlu ditambahkan dengan amonium sulfat untuk menurunkan pH tanah. Dan yang terakhir adalah bila kita terkena sengatan lebah. Jadi tak payah susah hati, jangan takut, jangan menangis. So, apa kamu kena buat? Bila sengatan lebah itu disengatkan bahan beralkali. Lebah tu gigit kat tangan kita. So, dia akan masukkan cecair beralkali dalam tangan kita. Jadi macam mana nak neutralkan balik? Letaklah apa saja bahan yang mengandungi asid. Contohnya cuka dengan tujuan untuk neutralkan balik sengatan tadi tu. So ini adalah contoh kegunaan asid dan juga alkali. So kamu boleh refer dalam buku teks, ada banyak lagi. Dan cikgu pun dah terangkan pada kamu kelas yang sebelumnya. Okay, so sampai sini saja untuk bab asid dan juga alkali. So lepas ni cikgu akan tinggalkan kamu dengan latihan dan juga tugasan.